Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab syarah kepada Bulughul Maram, iaitu kitab Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullah taala. Kita masih lagi dalam babul adhan wal iqamah, masih lagi dalam kitab as-salat, bab azan dan iqamah. Panjang juga bab ni ya. Hadis yang ke-154. Nombor hadis tak sama dengan kitab. Kadang-kadang kitab cetakan berbeza, nombor pun lari jugalah. Tapi ini 154. Hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Kata musannif rahimahullah, wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. daripada Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, apabila telah masuk waktu salat, hadara, hadirlah. Hadar maksudnya hadir, bahasa Melayu kita pun makna hadir juga, hadir cumanya bahasa Arab hadara, yahduru, huduran, kehadiran, kehadiran, hudur, kehadiran. Jadi apabila hadir waktu solat, apabila masuk waktu solat, naklah seseorang kamu azan untuk semua kamu. Maknanya seorang di kalangan kamu ni laungkan azan. Hadisnya panjang lah, tapi dia ambil poin masalah poin tentang azan ni. Ya. Hadis diriwayatkan oleh 7 ashabus sunan, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 7 orang. Baik. Jadi pengajaran yang dapat diambil, Waalaikumsalam warahmatullahi, daripada hadis ini, wujubul azan, azan wajib azan, wa annahu minal furudil wajibah 'alal muslimin, yang mana azan ini adalah kefarduan yang wajib ke atas kaum muslimin, kena ada azan. Setiap kampung tu kena ada azan. Kalau satu kampung tak ada azan, mana mereka telah dikuasai oleh syaitan. Sebenarnya hadis dalam Abu Dawud kan, dia menyebut tentang bahawa istahwadha alaihimus syaitan, syaitan dah menguasai mereka. Satu kampung tu tak ada azan langsung. Allahu akbar. Dan dia merupakan syariat, satu daripada syiar agama Islam yang zahir lah, yang diperangi mereka yang meninggalkannya. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Syekh di sini, telah meriwayatkan hadis sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza bina qauman. Rasulullah SAW bila keluar berperang dengan kami, memerangi satu kaum, lam yakun yughiru bina hatta yusbiha. Nabi tidak akan menyerang sehingga masuk waktu subuh. Ya, bila masuk waktu subuh, wa yanzuru, dan Nabi tunggu Nabi lihat. Fa idza sami'a adzanan kaffa anhu, bila Nabi dengar azan di kampung tu, maka Nabi tak serang, tidak menyerang. Wa in lam yasma' adzanan aghara alaihim, bila Nabi tak dengar azan subuh, maka Nabi pun menyeranglah kampung tersebut. Jadi fal adzan syiarul Islam, azan adalah syiar agama Islam. Anal adzan fardu kifayah, azan ni fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi, apabila dah sebahagian dah mendirikannya, seorang telah melaksanakannya, maka gugurlah daripada orang lain, kan, dalam kampung tu.
Wa illa athimu jami'an, jika tidak semua mereka berdosa, satu kampung tadi berdosa habis. Dan ini merupakan kaedah fardu kifayah yang lain macam ni lah. Bila sebahagian buat, yang lain mana gugurlah dosa kat atas mereka tadi. Begitu. Hadis ni maksud dia disebut tentang azan seseorang di kalangan orang ramai tadi, maknanya muqayyad, maksud dikaitkan dengan nas yang lain, ya, yang menjelaskan tentang sifat-sifat azan yang dituntut lah daripada muazzin. Di antaranya hadis Abdullah bin Zaid, yang mana Nabi SAW pernah bersabda kepada dia, Nabi kata alqih ila Bilal, Nabi kata ajarkan azan yang kamu mimpi itu kepada Bilal, sebab yang mimpinya Abdullah bin Zaid, mimpi dia malaikat ajar dia azan. Jadi suara dia tidak lebih baik daripada suara Bilal, maka Nabi suruh dia ajarkan azan tadi kepada Bilal. Mana ada sebab apa Nabi kata macam tu? Sebab fa innahu anda minka sautan, maknanya suara Bilal lebih bergema daripada suara engkau. Ada orang suara dia gema, kan, dia bercakap Allahu Akbar, boleh sampai mungkin 1 kilometer boleh sampai suara dia, ataupun 500 meter suara boleh sampai. 1 kilometer tu mungkin mustahil juga lah, tapi tak tahulah, mungkin ada orang suara kuat kan. Jadi gitu. Ada seorang tadi suara dia tak pecah, kan, suara tak pecah je, suara kecil, bunyi tak boleh lagi, kan, sampai nak keluar rongkong pun maknanya dia tak boleh kuat dah suara dia, takat tu ya. Jadi Bilal ni suara dia kuat, bergema. Fa innahu anda minka sautan, suara dia lebih bergema daripada engkau, kan, sebut tu suara dia jadi kembang, boleh sampai jauh suara dia. Ada riwayat Abu Dawud. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi kata wattakhidh muadhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran, ambillah muazzin yang tidak mengambil upah di atas azannya. Maksudnya dia tak minta gaji lah. Kalau orang bagi, ambil ya, orang bagi kita balas lah, kira apa, orang bagi kan, tapi jangan minta biduni tashrifin, tak boleh ada tashrif ni apa dia? Bulan menggambar lah, kan, poket kering bunyi pun, bulan dah menggambar tapi poket kering, maknanya tashrif lah tu, israf, kan, kias, kan, kias supaya orang faham dulu, dia ni nak gaji ni, bagi, tak, kan, gitu. Tapi kalau dia maknanya pergi minta, suara saya sedap, saya azan, maknanya masuk pertandingan azan juara antara bangsa, jadi saya minta 3,000 boleh tak sebulan? Orang ni jangan ambil jadi muazzin, ya. Cakap tak payah, kami dah ada orang lah, kan, kami azan memang tak payah gaji orang, gitu. Dah ada yang lain, Nabi kata wal muadzinu mu'taman, muazzin ni adalah orang yang amanah, diberi amanah. Sebab apa? Sebab kerja dia nak tunggu masuk waktu, tengok kan, zaman kita sekarang ni dah ada kemudahan, masuk ya waktu tu dia bunyilah tik 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 tik, ataupun bunyi azan tu, jam tu azan kan. Jadi mudah kita sekarang ni. Dulu tak ada, jam ni tak ada, nak kena tengok matahari ya, keluar tengok renung, maghrib dah. Kalau hujan lebat, agak teka lah, nak buat macam mana? Macam ni lah dia ambil kaedah zaman Dajjal lah. Zaman Dajjal, matahari ni dia tak setahun dia nak tenggelam. Ambil masa daripada terbit sampai tenggelam tu 1 tahun masa tu dia. Takkan setahun 5 kali sembahyang. Kan? Jadi setahun maknanya agaklah siang memanjang. Kan ada tempat kan di mana, negara mana Din, yang siang tu mana? Dekat Rusia. Dia nak tidur malam, dia kena tutup habis ni. Tutup lampu habis, tutup langsir, tabir apa semua tadi kan. Malam. Padahal matahari duduk ada lagi. Gitu. Macam mana? Jadi macam itulah dia. Kena agak-agak masuk waktu. Subuh ke Zuhur berapa jam, Zuhur ke Asar berapa jam, kan? Sampailah setahun masa dia macam tu.
Kalau kita pun macam ni, kalau maknanya asal penentuan waktu sembahyang ni bukan jam kita, asal dia tengok pada matahari tu, pergerakan matahari kan. Subuh macam mana dia punya apa, dia panggil apa, dia panggil apa, apa nama tu, fajar dia kan, fajar sadiq kan, fajar kazib dulu kan, fajar sadiq, ya kan. Sat lagi mai pula waktu duha, sat lagi mai pula waktu zuhur kan. Jadi semua main tengok matahari. Kalau tak ada matahari agak-agak, kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan kita melainkan itu yang kemampuan kita. Itu yang kita mampu buat je, no? Tapi jangan sengaja pula. Waktu kan bulan puasa azan awal. Kan? Isyak asak dengan maghrib sekejap je. Kan? Setengah jam. Tu mah ngarut lah. Baik. Kemudian begitu juga hadis bahawa Nabi SAW dengar azan Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ni maknanya suara dia sedap. Jadi Nabi rasa kagum dengan suara dia, maka Nabi ajarkan dia azan tadi, azan Abi Mahdzurah. Gitu. Inilah dia sifat yang dituntut pada azan lah, maksud dia. Sifat yang dituntut pada azan. Kemudian disyaratkan untuk orang yang melaungkan azan ni orang Islam lah. Kafir tak boleh lah. Kan dia tahu aku nak try azan boleh tak? Kan dia kafir. Dia tak main azan tak boleh. Kan? La yasih, tidak sah. Kan? Kemudian begitu juga azan ni tak sah melainkan setelah masuk waktu lah, kecuali waktu subuh lah. Dia dua azan yang kita baca hadis hari tu kan. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama nak bagi tahu bangunlah solat tahajud apa kan, bersiap untuk solat subuh. Gitu. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa wajib mengangkat suara lah ketika azan, kerana maksud azan itu adalah untuk menyampaikan kepada manusia waktu solat dah masuk. Itu maksud dia. Kemudian ada yang seterusnya, kata musannif rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahawa Rasulullah bersabda kepada Bilal, idza adzanta fatarassal, apabila engkau melaungkan azan maka rattil alfaz azan. Maksudnya rattil, panjangkan suara azan dia, ya kan? Maksudnya dia panggil maksud bukan cepatlah, bukan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, bukan begitulah. Maksud dia maksud panjangkan Allah, jangan maksud gitu. La tasruduha, maksud la tasruduha maksudnya jangan cepat-cepatlah begitu. Beza antara azan dan iqamah. Baik. Wa idza aqamta fahdur, apabila engkau iqamah cepatlah. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan? Azim. Fahdur, isra. Waj'al baina adhanika wa iqamatika, jadikanlah tempoh masa di antara azan engkau dan iqamah engkau. Ni nampak ni? Ni Nabi ajar ni kan. Ni tak jumpa dia ni pun, tak baca hadis ni. Miqdar ma yafrughul akilu min aklihi, sekadar masa orang tu habis makan daripada makan dia. Kan dia nak makan nasi, masa dia boleh habis makanan dia tadi. Bagi masa sikitlah. Takkan 4 minit kot. Kan depa kata kami bagi dah 10 minit. Kami bagi dah 12 minit. Yalah 12 minit belum. Tok Bilal dia azan, suara dia punyalah sedap. Azan dia 7 dah. 7 minit, 8 minit mau azan. Kan? Jadi 8 minit mungkin kita bagi 10 lah. Ataupun dia bagi 12 minit. 12 minit tu banyak lu kami bagi tu. Kami bagi. Kan? 12 tu nak 7? Berapa minit? Tak apalah kan. Kira 5 minit tu boleh lah Qabliyah. 4 rakaat laju. Apa nama?
Ni kita pergi laju 4 rakaat. Bolehlah qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 minit boleh. Tapi dia bismillah rumah. Jadi duk kalut lah, orang tu duk kejar rakaat lah. Kan? Kejar rakaat. Tak gitu tu Bilal tu dia duk genggam mic lah tu. Tangan duk ketak lah. Ketak tangan tu. Orang khas sembahyang qabliyah pun tak khusyuk dah. Mata duk perembang, mata duk renung apa? Tangan tu Bilal tadi. Kan dia duk tunggu tit dah pop terus amboi. Kan? Maknanya amanah sungguh. Amanah sungguh. Tit sama tit dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak peduli dah hang belakang ni. Tak peduli dah. Oh tu. Maknanya kita nak kata macam mana kan? Hak dia punya. Mikrofon pun dia pegang. Cuma tengah sembahyang dia tak pegang. Kalau tengah sembahyang pegang tak tahu lah. Baik. Itu dia. Lebih kurang orang yang sedang makan dia selesai daripada makan dia. Kan? Takkan makan dunia telan-telan buh telan. Kan? Itulah makan dia kunyah, semua relax, tenang gitu kan. Kita tengok dekat ni lah kan. Tapi itulah depa macam-macam alasan lah. Depa kata orang nak pergi kerja lah kan. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam lah. Orang nak pergi kerja, sembahyang kena cepat kan. Nak ikut sunnah hari Jumaat, baca sujud sajdah tu okey dah. Rakaat kedua sambung sujud surah yang sama juga. Padahal rakaat pertama surah sajdah, rakaat kedua surah al-insan. Pasal apa tak tahu lah. Saya pun tak faham. Tak tanya pun. Dah tak faham tak tanya pun. Sebab tak ada fikir, tak ada faedah pun tanya kan. Mungkin menimbulkan amarah yang ditanya, kita tak tahu. Baik, hadis riwayat Tirmizi, dan dia al-Imam At-Tirmizi melemahkan, mendhaifkan hadis ini. Imam Tirmizi kata hadis ini dhaif. Kata At-Tirmizi, kami tidak mengetahui hadis ini melainkan daripada Abdul Mun'in. Dan dia isnad dia majhul. Tak diketahui sanad dia. Sebagaimana telah didhaifkan, dilemahkan oleh al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Adi. Dan hadis ni ada syahid daripada hadis Abu Hurairah. Syahid ni maksudnya penyokong lah. Daripada ini hadis Jabir, tapi ada mari hadis lain daripada riwayat Abu Hurairah yang menyokong bagi hadis ini, yang dikeluarkan oleh Abu Syekh daripada hadis Sulaiman, daripada hadis Ubay bin Ka'ab, daripada yang ada pada Abdullah, riwayat Abdullah bin Imam Ahmad. Tapi semuanya riwayat itu semuanya dhaif, lemah. Wahiyah ni lemah lah dia kata. Tetapi kata Syekh di sini rahimahullah, makna hadis diriwayatkan daripada perkataan Abdullah bin Umar, ataupun kalam Umar bin Al-Khattab dan kalam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebut dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kata Al-Imam As-San'ani, melainkan hadis ini dikuatkan oleh dia menguatkan riwayat-riwayat makna hadis yang lain yang mana semakna dengan hadis ini. Hadis tentang disyariatkan azan tadi. Dan itulah amalan kita pun sampai hari ni kan, bahawa azan tu dia panjang, dan iqamah tu dia pendek. Kan, begitu. Tak apalah, kita teruskan pada hadis seterusnya, hadis 156. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bagi daripadanya juga riwayat tadi, ada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Tidaklah melakukan azan seseorang itu melainkan dalam keadaan berwuduk. Tetapi dia juga, At-Tirmizi juga mendhaifkan hadis ni. Dia riwayatkan hadis ni, dan dia juga mendhaifkan, melemahkan hadis ni. Dan hadis ni hakikat dia kata Syekh di sini adalah hadis yang lemah. Kan? Sebab apa hadis ni jadi lemah? Kata Syekh di sini rahimahullah, hadis ni dia terputus sanad dia di antara Zuhri dan Abi Hurairah. Zuhri dan Abu Hurairah terputus. Kan?
Sebagaimana perawi yang merawikan hadis ini daripada Zuhri juga orang yang lemah, orang yang dhaif. Dan hadis juga diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Yunus daripada Zuhri. Hadis ini mauquf pada Zuhri. Jadi mana hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi mana kalau kita tak ada wuduk, kita boleh azan tak? Boleh lah azan. Boleh lah. Kan? Sebab hadis ini hadis dhaif. Tapi afdalnya kita keadaan wuduk lah kan. Itu je lah. Tak sebab wuduk boleh azan tak? Boleh gitu. Jadi pengajaran dia apa? Kalau ikut hadis ni lah, kan? Jumhur mengatakan sunat lah, disunatkan kita berwuduk ketika nak azan, bukan wajib. Cumanya Syekh kata di sini, apa dia hikmah disyariatkan berwuduk tu dalam keadaan kita suci bila kita nak azan? Ada dua perkara lah dia kata hikmah dia. Yang pertamanya, kerana ia berkaitan dengan solat. Dan hadis yang apa nama panjangnya, yang lengkapnya, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, innal adhana muttasilun bis salati, sesungguhnya azan itu dia berhubung dengan solat. Fala yu'adhinu ahadukum illa wa huwa tahirun, janganlah seorang kamu melakukan azan melainkan dalam keadaan dia suci. Dan hadis ini dhaif dah. Hadis dhaif. Itu yang pertamanya. Yang hikmah yang kedua, annal adzan ibadatun, azan adalah ibadat. Azan adalah ibadah. Maka yang bagi sepatutnya masa kita melakukan azan dalam keadaan kita suci lah, dalam keadaan berwuduk, terutamanya ibadat yang berkaitan dengan solat. Apapun hadis tadi adalah hadis yang dhaif, lemah. Kemudian 157, hadis yang ke-157, walahu, dan bagi Tirmizi juga, dalam riwayat Tirmizi rahimahullah, hadis daripada Ziyad bin Al-Harith radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Maksudnya siapa yang melaungkan azan, dialah yang iqamah. Hadis ini juga didhaifkan, dilemahkan oleh At-Tirmizi. Kan? Melainkan Syekh kata di sini hadis hasan dengan syawahid dia. Apapun kalau kita tengok dalam silsilah hadis ad-dhaifah nombor 35, hadis ini didhaifkan oleh Al-Baghawi lah. Kan? Hadis dilemahkan juga oleh Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan begitu juga Imam An-Nawawi melemahkan hadis ini. Kan? Dan Al-Baihaqi pun sebut dalam kitab dia Sunan Al-Kubra, hadis ini dhaif lah. Kan? Begitu. Tapi Syekh di sini dia kata hadis ini hasan dengan syawahid. Maksudnya dengan sokongan-sokongan daripada hadis lain lah. Ya. Baik, hadis kita baca tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan dia kata hadis ni yang kami jumpa, ia adalah daripada riwayat Abdul Rahman Al-Ifriqi, dan dia orang yang lemah di sisi jumhur. Akan tetapi hadis ni dia amalkan oleh kebanyakan ahlul ilmi, oleh orang yang berilmu lah. Kata Imam Ahmad, aku tak ambil hadis, aku tak tulis hadis daripada Al-Ifriqi ni, sebab dia orang lemah, dhaif. Baik, jadi maknanya kesimpulan dia, orang lain azan, orang lain boleh juga nak iqamah. Mana tahu kan, dia azan-azan lepas tu dia sakit perut, kan, dia pergi toilet dan sebagainya, nak tunggu dia pun lambat lagi, maka orang lain pun iqamah untuk solat. Boleh ke tak boleh? Boleh jawapan dia. Dan ini juga mazhab jumhur lah, jumhur ulama, mereka mengharuskan orang yang tidak azan untuk iqamah. Tidak dalil, maksud dalil yang melarang tu tidak kuat lah, maksud begitu. Kemudian hadis yang 158, wali Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Zaid dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu qala,
bahawa dia berkata, ana ra'aituhu yakni al-adhan. Aku yang mimpi lihat, yang mimpi azan ni, akulah dia kata. Yang tengok azan ni macam mana, yang tahu azan ni. Wa ana kuntu uriduhu, dan aku naklah bila aku dah dapat azan ni, aku nak melakukan azan. Qala, maka kata Nabi SAW, fa aqim anta. Kamu iqamat. Bila azan kamu iqamah. Tapi hadis ini dhaif juga. Syekh Albani juga mendhaifkan dalam dhaif Abu Dawud. Kan? Hadis ni. Kalau di Syekh penulis kitab ni, dia kata hadis ni hasan. Jadi maknanya masalah tadhaif, tahsin, tashih hadis ni masalah ijtihad lah, ijtihad ulama. Okey. Di Syekh yang penulis kitab ni maknanya tak syarah Bulughul Maram ni, dia kata hadis ni hasan. Sebab dia kata ada jalan yang lain lagi, maknanya mari menyokong dia, mengangkat dia akan naik daripada darjat dhaif kepada hasan. Apa yang dapat diambil daripada hadis ini, Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia yang bermimpi azan tu kan, dan dia yang ceritakan Nabi SAW, dan Nabi terima mimpi dia tadi. Dalam hadis ni Nabi SAW tidak menolak lah hujah dia. Dia kata saya yang dapat azan, saya lah nak azan. Cumanya Nabi kata dekat dia, cukuplah engkau iqamah, bagi orang lain azan. Gitu. Kalau mana kata hadis ni, kalau orang kata hadis ni hasan lah. Jadi harus orang lain azan, orang lain iqamah. Dan ini juga mazhab jumhur lah. Kemudian hadis juga nak cerita tentang kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum di atas melakukan segala kebaikan. Mereka berlumba-lumba nak dapat pahala. Kan dia nak pahala kan, sebab pada azan ni ada pahala yang besar. Begitu. Sebab tu Allah Ta'ala cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang yang bersegera dalam melakukan segala kebaikan, dan mereka lah orang yang mendahului. Dia adalah surah Al-Mu'minun ayat 61 Allah kata. Baik, di sana ialah sebab mereka mengetahui tentang kelebihan azan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu apabila mereka tahu tentang kelebihan azan, kan, mereka berlumba-lumba lah untuk melakukannya. Yang mana hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal." Kalaulah orang ramai mengetahui apa yang ada daripada pahala dan kelebihan di saf yang pada azan dan saf yang pertama, thumma la yajidu, kemudian mereka masing-masing tak dapat, berebut-rebut, semua nak, illa ayastahimu alaihi, melainkan mereka ni kalau nak dapat kena mengundi. Ya, aku nak juga, aku pun nak juga, semua kita nak. Jadi okey, kalau nak semua mengundi. Ya, lastahamu alaihi, kalau diberi mengundi tadi, saya mereka akan mengundi untuk dapat peluang melakukan azan dan saf yang pertama. Kemudian yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah SAW, al-muazzinu amlaku bil adhan. Kata Nabi, muazzin itu dia lebih berhak dengan azan. Maksudnya amlak ni lebih memiliki, maksudnya lebih berhak lah. Okay? Jadi dialah yang diwakilkan, diberi amanah untuk menjaga waktu. Dia orang yang pegang amanah, jaga waktu solat. Wal imamu amlaku bil iqamati, dan imam itu lebih berhak untuk iqamah. Okay, imam kata okey, iqamat. Iqamah. Sebab tu Nabi kata fala taqumu hatta tarawni, ataupun hatta tarawul imam, atau kama qala Islam. Jangan kamu bangun sehingga kamu melihat aku, ataupun jangan kamu bangun sehingga kamu melihat imam. Maknanya, jadi kalau kita selagi makmum, selagi tak nampak imam tu, bila dah bangun dah, pegang mikrofon dah, duk genggam mikrofon dah, kan? Kira nak tengok tu imam tak mari, tapi dia dah bangun dah, tak sunnah.
Sebenarnya imam mari dulu, nampak imam merah, barulah tu bila tadi iqamah. Sebab tu imam dia berhak dengan iqamah. Amlaku bil iqamah. Kan? Jadi muazzin dia berhak untuk azan. Tapi iqamah adalah hak imam. Imam marilah baru iqamah. Gitu. Sebagian kita kalau iqamah dulu kan, qamat dulu tu imam tak tahu tak mana lagi. Qamat dulu kan. Gitu. Dia nampak imam ke depan tu barulah iqamah. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya. Sebab dhaif, Ibnu Hajar rahimahullah taala dia kata dalam kitab Talkhis, dia kata kenapa bersendirian dalam riwayat ini oleh syarik. Kata Al-Baihaqi dia ni tidak terpelihara lah hadis dia. Okey. Baik, apa yang dapat diambil dari hadis al-muadzinu mawkulun ilaihi taharri dukhul waqt. Maksudnya kita fahamlah bahawa muazzin tadi hak dia adalah untuk jaga, amanah dia adalah untuk jaga waktu solat tadi. Ya. Tapi apapun hadis ini kita tengok hadis dhaif kan. Hadis yang lemah lah. Baik, cuma di sini ada sebut tentang khilaf, perbezaan pendapat ulama lah tentang bab ni. Disebut dalam kitab Al-Mughni, dia anjurkan ay yaqum al-ma'mum ila salati 'inda qaul al-mu'adzin qad qamatis salah. Kalau dalam kitab ni Al-Mughni ni dalam kitab Ibn Qudamah mazhab Hanbali lah, fiqh mazhab Hanbali. Dia kata dia anjurkan untuk makmum berdiri solat ketika muazzin kata qad qamatis salah. Itu. Baik. Kata Ibn Munzir pula, ijma' apa nama Ahlul Haramain. Maksudnya Haramain ni Mekah dan Madinah lah. Apa nama bangun makmum tadi ketika qad qamatis salah. Adapun Imam Syafi'i dia kata rahimahullah, makmum tadi berdiri apabila muazzin selesai iqamah. Sunnahnya kalau kita dalam mazhab Syafi'i kita ambil ini lah. Tunggu muazzin habis iqamah pun, tunggu apa nama muazzin habis iqamah, kita pun bangun. Adapun Abu Hanifah dia kata bila muazzin kata hayya 'alas salah, kan? Gitu, hayya 'alas salah. Sebab dia apa iqamah macam azan. Mazhab Hanafi, kan, dia iqamah dia macam azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah, Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kan? Betul, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jadi kalau mazhab Hanafi hayya 'alas salah dah disuruh bangun, begitu. Baik. Habis tu tak ada yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. Ya, tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Maknanya antara azan dan iqamah tu kita berdoa, doa tak akan ditolak. Riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis sahih. Kan? Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan ia mensahihkannya, yang Tirmizi sebagaimana disahihkan juga oleh Ibnu Hibban, kan? Dan Dhiya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, padanya terdapat perawi yang bernama Zaid Al-Ammi, dia orang yang dhaif. Tetapi hadis ini datang daripada jalan yang lain yang sahih dan para perawinya semuanya terpercaya. Dan pengajaran hadis, doa di antara azan dan iqamah ni makbul lah, tidak akan ditolak oleh Allah, ya. Bahkan Allah Ta'ala akan terima doa kita, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan berdoa pada waktu ini, ya. Kemudian yang ketiganya, barangkali sebab doa itu dikabulkan pada waktu ini, bahawa orang yang menunggu solat dikira solat, intizarus solah, kan, fahiya solah ataupun fahuwa solah. Menunggu solat itu dikira sebagai solat. Itu di antara azan iqamah tu, tunggu solat, kan.
kita dah dikira solat dah. Begitu. Jadi kita dikira dalam solat, dan doa dalam solat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah telah bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Sentiasalah orang itu berada dalam solat selama mana solat itu menegah dia untuk pergi. Maksud dia dah azan, kita sampai-sampai di masjid surah tu dia orang tak iqamah lagi. Ataupun biasa waktu isyak kan, kita sampai-sampai masjid, dia pun dah azan dah waktu isyak tadi. Masuk waktu depa azan, lepas tu depa berhenti setiap azan, lepas tu depa sambung kelas lagi sampai 9 sampai 10 kan. Kita tak lihat, tak larat pensan dah kan, sampai pergi sampai pukul 10 tu memang tak tahulah. Kalau motor tu kita kata tak tahulah, mungkin ada orang kuat kan. Jadi ada orang boleh buat kelas daripada maghrib sampai pukul 10 sampai 9.30 kan. Tapi kita ni biasa 45 minit tu kan. Kalau di sekolah-sekolah kita pun cikgu bagi 45 minit satu subjek kan. Lepas tu punya loceng kan, rehat sat 5 minit. Itu. Jadi maknanya kalau kita pergi masjid nak tunggu sembahyang isyak, kita pun tak ada hal apa, tunggu je lah kan. Mungkin maknanya dia azan pukul 8.30, isyak pukul 9 suku. Jadi dikira kita tu dalam solat lah. Dikira kita tu dalam solat, dapat pahala solat, tunggu solat tadi. Itu kelebihan dia. Ini kelebihan lah orang tunggu solat ni. Sebab Nabi kata, dia salah seorang kamu itu dalam solat selama mana solat itu menahannya, tak boleh pergi lagi sebab dia nak solat. Kalau dia pergi tu lepaslah solat jemaah. La yamna'hu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Tidak menegahnya untuk balik rumah melainkan solat. Nak balik lah ni, orang telefon, weh tak balik ke lepas nasi ni, tunggu makan nasi. Abang makanlah dulu, orang tak khamat lagi kan, aku nak solat dulu. Maknanya tunggu solat, dia tak balik rumah melainkan nak tunggu solat. Jadi dia kira dalam solat. Baik. Cumanya hadis hadis bukan semua doa makbul lah. Doa jahat tak makbul lah. Doa memutuskan silaturahim, doa nak bagi kawan kita rugi berniaga, kan? Tak boleh lah. Doa dengan dosa dan doa memutuskan silaturahim itu tak diterima oleh Tuhan lah. Ya Allah, kau pisahkanlah mereka berdua ni. Kan nampak baik sangat ni. Gitu. Jadi maknanya melampau dalam berdoa, ataupun ya Allah, aku berdoa padamu untuk hidup selama 300 tahun lagi. Ini tidak fi doa, melampau dalam berdoa, mengarut. Ya Allah, Nabi Nuh dah hidup 900 tahun, 950 tahun, bagilah aku hidup macam tu. Ini al-i'tida fi doa ni, maknanya melampau. Kan? Ya'sam sahibuhu, kawan tu berdosa. Kan? Dia berdosa doa macam tu. Kan? Melainkan dia minta doa panjang umur dalam keadaan dia boleh beribadat pada Tuhan. Dan panjang umur kita ni biasalah, umur umat Nabi Muhammad SAW ni maknanya di antara 60 macam tu je lah, sampai 60 lebih kurang lah. Kalau lebih 60 tu kira subsidi lah. Dia bukan minyak sawit je subsidi, nak umur pun dah subsidi ke. Kan? Baik. Sebenarnya kitab ni ada satu hadis lagi, jilid, bukan kitab ni maksud dia, jilid pertama ni saya habiskan malam ni lah, jilid ni kan. Tu buat 2 jilid tapi tak apalah, spare kan, tapi tak baca lah, jangan takut lah kau nak buka ni pula kan. Kita habis ni malam ni insyaAllah, malam ni habis jilid pertama ni lah. Baik. Sudah pengajaran dia. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Al-Jawab Al-Kafi, dia kata doa adalah sekuat-kuat sebab yang paling kuat untuk hajat kita. Doa adalah sebab yang paling kuat lah, kan? Falaysa syai'un anfa'u minhu, tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada doa. Famata ulhima al-'abdu ad-du'a hasalatil ijabah.
apabila diilhamkan kepada seorang hamba itu untuk berdoa, maka terhasillah kemakbulan tadi. Jadi sebab tu Umar kata, kita Umar dok kata kan, aku tahu doa aku makbul bila aku berdoa. Doanya kita itu adalah ilham daripada Allah. Allah ilhamkan kita untuk berdoa, maka kita berdoa dengan sungguh hati, dengan sungguh-sungguh hati, maka Allah terima doa kita. Apa kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata, min adabid du'ai as-sana'u 'ala Allah Ta'ala. Di antara adab berdoa adalah puji Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu 'ala rasulih sallallahu, dan berselawat kata Rasulullah. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah. Kan? Wa 'ala alihi wa man wala. Maka kita mintalah lepas puji Allah dan lepas selawat kepada Rasulullah, mintalah. Kata Syekh rahimahullah, fad-du'a min ablaghil asbab li jalbi al-manafi' wa daf'il mudar. Doa adalah sebab yang paling kuat untuk menarik atau mendapatkan manfaat, mendapatkan segala manfaat dan menolak segala mudarat. Dan dianjurkan kita ni ikhfa, merendahkan suara ketika berdoa. Doa dengan khufyatan. Okay, itu dianjurkan, bukan menjerit-jerit. Kan, tu imam di tak kira lah masjid mana, kan? Dia tak kira dah orang belakang masbuk ke apa ke, dia kira macam dia kira naik Ferrari dia. Kan? Dia tak kira dah orang belakang tu masbuk dia baca alhamdulillah alai kali amin. Tu amin doa tu imam. Itu sasul. Kan? Itu sasul. Kan? Dia bukan payah pun, dia nak mikrofon di kepala dia tu kan. Dah bagi salam, habis dah sembahyang. Dah bagi semalam, angkatlah ayat dia sangkut di telinga kepala tadi, tak ke bawah. Nak zikir. Ni menjerit-jerit zikir. Tambah tu masjid tu, saya contohlah masjid mana kan, dia punya speaker tu talar betul muka kita. Subhanallah. Ya Allah. Kan? Lagu tu doa. Menjerit-jerit. Minta ke Allah Ta'ala menjerit-jerit. Ya, lepas tu pula depa ada satu doa depa tambah. Doa hak jaiz bagi tak cukup. Depa dah tu tambah doa depa rekah hari. Masjid dah tersenggam indah. Kan? Macam pantunnya pula. Allah, ini mujazafah doa melampau. Cukuplah doa Rabbana atina fid dunya hasanah pun okey dah. Ni disebut satu-satu. Macam Tuhan tak tahu. Ya Allah ya Tuhan, sungguhnya masjid ni kan telah berdirinya dinding yang teguh, kan, dan tersergam indah. Sebut habis satu-satu. Maka orang berilah kekayaan kepada orang yang menafkahkan ataupun orang yang sedang menafkahkan untuk masjid ni, ataupun yang akan menafkahkan untuk masjid ni. Tapi cakaplah benda tu. Jaiz bagi doa juga dah. Dia pun melampau pergi tambah. Itu cerita dia. Baik. Kemudian hadis terakhir. Last lah. Dalam jilid saya ni lah. Jilid saya ni bukan hadis terakhir dalam kitab ni. Jilid ni. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'u nidaa, barang siapa yang berkata ketika dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Sampai tentu dia baca halal lahu syafaati yaumil qiyamah, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Itu dia. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban, Nasa'i jugalah. Jadi doa yang kita baca ni lah ketika kita dengar azan, kan, habis azan tu, kita baca doa ni. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tammah, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan bagi seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, ati Muhammad, ati datangkanlah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah. Wasilah ni perantara, macam itulah, kan? Ya, wasilah maknanya perantara antara kita di akhirat nanti dengan Allah Ta'ala untuk maknanya untuk didirikan al-mizan lah, maksudnya syafaat tadi kan,
supaya ditegakkan al-mizan, sifat Nabi SAW mula-mula sekali, wal fadilah, dan kelebihan. Kelebihan di atas segala manusia lah. Dan wab'athu, berikanlah dia maqam mahmud. Maqam mahmud maksudnya kedudukan yang terpuji, ya, yang engkau telah janjikan untuknya. Itu dia. Siapa yang baca doa macam tu akan halal baginya syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Jadi gitulah dia. Jadi maknanya jelaslah maksudnya hadis ni bagi kita kan. Contoh tentang kelebihan doa. Kemudian tentang menjawab azan muazzin kan. Kemudian disebut dalam hadis yang lain, bila habis azan kan, la ilaha illallah, kita pun kata asyhadu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salati al-qa'imah. Kita selawat kata Nabi, kemudian kita baca doa ni dalam hadis yang lain lah. Baik, kemudian ada satu hadis dalam Sahih Muslim daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a, bahawa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul muazzin, apabila kamu dengar muazzin melaungkan azan, faqulu misla ma yaqul, sebutlah macam mana dia sebut. Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Thumma sallu alayya, kemudian habis semua disebut la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad kan. Kemudian kita baca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati, sampai habis tadi kan. Barang siapa yang minta kepada Allah Ta'ala untukku al-wasilah, itu akan halal lah baginya syafaatku, dia akan dapat syafaatku. Itulah dia. Habislah. Kemudian insyaAllah nanti akan masuk bab syarat-syarat solat. Babu syurutis solah, bab syarat-syarat solat pada jilid yang seterusnya lah insyaAllah. Jadi kita berhenti di sini lah. Ada soalan tak? Baca kitab ni banyak tempat dah, tapi tak pernah habis. Sini habis. Dulu baca tahun 2005 dekat mana? Dekat Bukit Serdang. 2005. Tak pernah habis. Baca kat mana lagi tu? Di sini habis. Bilik ni habis lah. Tapi tak baca semua lah, skip sikit lah. Dia punya syarah-syarah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.